Nak cerita tentang satu topik serius yang saya rasa perlu kita ambil tahu juga. Apabila kita dilanda COVID-19 ini, sebenarnya bukan sedikit kesannya, ada ramai yang terjejas, dan hari ini kita baru cerita tentang OKU. Betul. Antara insan-insan yang turut terjejas dan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka disebabkan oleh COVID-19. Jadi Menawar, kita bersama kita kongsikan kepada penonton, tajuk perbincangan kita ialah COVID-19 pantau tahap emosi golongan OKU. Jadi bersama kita di studio Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini ialah Dr. Ahmad Syamsuri Mohamad, pakar kaunseling OKU Fakulti Pendidikan Universiti Malaya UM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terlebih dahulu Doktor, sepanjang PKP ini sudah pastinya ia menjejaskan banyak pihak, seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia khususnya. Jadi pandangan Doktor, golongan OKU juga tidak terkecuali, dan apa antara cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU sepanjang PKP ini? Ya, sememangnya seperti yang dikatakan oleh Puan Mek, Cik Munawar, semua orang terjejas. Tak kira dia OKU, warga tua, kanak-kanak pun terjejas, tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi taskar, rindu dekat kawan-kawan kan. Jadi OKU pun terjejas juga. Okey, dan untuk pengetahuan para penonton sekalian, OKU ni ada 7 kategori. Jadi 7 kategori ni 7 keperluan yang berbeza. Ada OKU penglihatan, OKU pendengaran, OKU masalah pembelajaran, fizikal, mental, OKU pelbagai. Okey, jadi setiap mereka tu ada keperluan yang berbeza, dan impak terhadap PKP dan COVID-19 ni berbeza berdasarkan kategori-kategori OKU tersebutlah. Jadi yang saya mungkin yang pertamanya untuk orang biasa yang biasa keluar kan, sekarang terkurung dekat rumah, mungkin boleh dapat menyelami sedikit sebanyak perasaan OKU yang sebelum ni tak bebas untuk bergerak. Contohnya OKU fizikal, dia ada kerusi roda untuk bergerak, tapi disebabkan persekitaran yang tak accessible, dia tinggal di flat contohnya, lift selalu rosak, jadi dia nak turun tak boleh, jadi dia terkurung di rumah dah bertahun-tahun. Jadi anda boleh rasalah bagaimana perasaan OKU yang dah terkurung bertahun-tahun di rumah. Dan macam OKU, setengah OKU lain, contohnya OKU masalah pembelajaran autism yang selalu pergi terapi. Jadi bila mereka tak dapat pergi terapi, tak dapat pergi berjumpa dengan rakan-rakan untuk ikuti sesi pemulihan, dia akan memberi kesan lah bila dia duduk di rumah, akan cepat bosan, tantrum dan sebagainya. Jadi semua orang memang terjejas, termasuk OKU. Betul. Cuma kalau kita lihat situasi ketika PKPB sekarang dan sebelum ini PKP, ramai yang perlu berada di rumah untuk memastikan supaya keselamatan kita terjamin. Tidak terkecuali juga OKU. Betul. Dan apabila mereka berada di rumah, bermakna mereka tidak boleh keluar untuk mencari pendapatan. Betul. Saya rasa isu ini bukan saja OKU, tapi semua sekali. Jadi apabila pasca COVID-19 nanti, saya rasa golongan OKU akan lebih terkesan kerana mereka perlu kembali bangkit dan mencari sumber pendapatan untuk menampung kehidupan seharian. Jadi bagaimana agaknya masyarakat atau komuniti boleh membantu, sebab kalau kita lihat sekarang ni banyak isu-isu yang melibatkan OKU ini, bukan saja pada waktu PKP, tapi sebelum itu juga mereka kadang-kadang orang kata berjuang untuk hidup, Doktor. Jadi komuniti berperanan untuk memberi peluang yang sama rata lah kepada OKU. Kalau sebelum ni pun bila kita cakap tentang peluang pendidikan, peluang pekerjaan, memang agak terhad untuk golongan OKU. Tapi OKU juga perlu, mereka juga ketua keluarga, perlu menyuap mulut-mulut. Betul. Jadi mereka perlu dapat peluang yang sama rata dengan orang lain. Kerana mereka juga ada kelebihan. Sebab kurang upaya itu bukan pada diri dia, tapi dia menjadi kurang upaya apabila ada halangan. Sebab contohnya macam saya kata tadi, kalau dia ada kerusi roda, dia boleh bergerak, tapi kalau lift rosak,
Dia tak bolehlah nak bergerak. Jadi itu yang menyebabkan dia kurang upaya. Jadi dengan ada support sistem yang bagus, peluang yang sama rata, masyarakat yang menerima OKU sebagai sebahagian anggota masyarakat, yang kita selalu kata hashtag kita jaga kita. Betul. Kan? Jadi OKU akan dapat peluang kehidupan yang lebih baiklah. Dan sememangnya ini perlu, terutamanya pasca PKPB inilah. Sebab cabaran saya rasa memang agak besar untuk semua golongan masyarakat. Betul. Selepas ini. Golongan KU antara golongan yang berisiko dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi kita nak tahu juga, doktor sebagai pakar kaunseling OKU, jadi apa antara peranan kaunselor terhadap golongan OKU sepanjang pandemik ini, dan juga apa pendekatan yang diambil untuk membantu golongan-golongan OKU yang mungkin terjejas akibat pandemik ini? Sepanjang PKP dan PKPB, kita memang monitorlah golongan SASA, golongan OKU, supaya yang utamanya adalah keperluan asas. Jadi alhamdulillah NGO, agensi-agensi kerajaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak kerajaan turun padang untuk membekalkan bakul makanan supaya OKU tidak putus bekalan makanan. Betul. Dan ramai juga yang individu dan NGO turut menghulur bantuan. Jadi kaunselor kita selain daripada memastikan dia punya keperluan asas mencukupi, kita juga memastikan kesejahteraan emosi OKU tersebut. Jadi kita cuba bantu sedaya mungkin untuk mereka menangani isu-isu emosi bila dah berada di rumah terlalu lama, bila pendapatan terjejas, ada mungkin pelajar OKU tidak dapat belajar. Betul. Ataupun perlu belajar online dengan fasiliti terhad. Jadi itu sedikit sebanyak memberi tekanan. Jadi kita memberi khidmat sokongan emosi kepada mereka yang terlibat. Okey. Doktor, selain bersama dengan doktor, kita juga akan bersama dengan tetamu kita secara dalam talian sekejap lagi. Sebab kita bercerita tentang OKU ini, saya rasa begitu banyak perkara yang kita perlu ambil tahu, ya. Sebab bukan mudah sebenarnya untuk hidup dalam situasi kita berkurung di rumah dan untuk mendapatkan bekalan makanan ataupun nak menjalani kehidupan seharian secara normal itu pasti sukar. Cuma banyak isu-isu yang saya rasa tidak terjangkau oleh pemikiran kita kerana kita tidak berhadapan dengan situasi itu sendiri. Kalau manusia normal mungkin mudah untuk mereka kerana mereka dapat melihat, mendengar dan mengetahui tentang apa yang berlaku di sekitar. Tapi OKU ada perkara yang terbatas untuk mereka. Jadi kita bersama dengan seorang lagi tetamu kita secara dalam talian menerusi aplikasi Facebook live. Kita bersama dengan Puan Zarina Zainuddin bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Baik, apa khabar? Baik, sihat. Tengah berada di mana tu? Di rumah. Oh, berpayung siap pakai. Dia nak pergi mana-mana buat payung. Oh, ya ke? Kita sekarang ni berbincang mengenai penjagaan tahap emosi golongan OKU. Jadi sepanjang PKP dan PKPB ini, bagaimana Zarina sendiri memberi pemahaman kepada Azal dan Azil? Sebab mereka, macam Azil dia ada rutin harian dia sendiri, macam pergi beli surat khabar, dan Azal pula dia sering kali mengikut ibunya pergi penggambaran dan sebagainya. Jadi macam mana bagi pendidikan ataupun pemahaman kepada Azal dan Azil bahawa sekarang ni kita sedang mengalami pandemik COVID-19, tak boleh nak keluar rumah suka hati, kita ada SOP dan sebagainya. Okey, macam Azal dia lebih memahami lah keadaan ni kan. COVID-19 kita tak boleh keluar. Tak luar, ada virus. Azal kan sakit. Ya. Sebab saya memang pakai mask.
sanitizer. Kena pakai bas dan sanitizer. Azal dia tekan je. Azal dia jaga sebab dia tahu kalau kat luar tu ada virus, dia takut nak keluar. Dan dia faham lah, tak sabarlah bila nak habis PKP ni. Azal, bila nak habis PKP ni? PKP 9 Jun. 9 Jun. Lepas tu Azal nak pergi di mana? Tahu dia. Shooting gym dan shopping kompleks. Oh, nak pergi gym. Gym shopping komplek. Cuma Dia sebab dia biasa pergi gym Keluar, kan, exercise. Lepas tu dia pergi dia biasa pergi jalan-jalan lah. Dia tiba bila kena duduk rumah ni macam susah sikit dia lah. Dia rasa rimas kat rumah. Okay, Azal luahkan perasaan Azal apa Azal rasa kat rumah ni. Masalah apa? Masalah gangguan tension. Tension. Kenapa? tension. Masa apa ngamuk nak cuang abang dan gigi abang. Oh, tantrum. Dia kata dia akan dapat tantrum tu bila abang dia mengamuk, dia pun sama nak pergi serang abang dia. Gigit abang dia nak serang. Dia tak boleh dengar abang dia mengamuk. Jadi itu yang membuatkan dia rasa kecewa. Cakaplah kan. Azal boleh luahkan lah perasaan Azal. Azal tak boleh bersama dengan abang tu. Azal sayang abang kan. Tapi Azal tak boleh dengar dia mengamuk kan. Sebab bila abang tak dapat keluar, abang akan mengamuk, dia akan gigit diri dia apa semua. Jadi Azal pun akan buat benda yang sama. Kenapa Azal buat macam tu? Sebab nak terkena darah dan nak suap abang. Azal tak boleh sabar. Boleh sabar. Azal kena banyak sabar. Ya? Kena cakap Astaghfirullahaladzim. God have mercy. Tapi bagaimana sebagai ibu nak memastikan supaya mereka berdua ni dapat bertenang walaupun mungkin bukan mudah. Kalau bukan waktu PKP pun mereka ada waktu-waktu untuk tantrum, tapi waktu PKP ni lebih teruk lagi. Jadi bagaimana nak menenangkan mereka? Agak sukar sebab kita dalam rumah, bila dalam rumah macam Azil ni biasanya kalau saya dalam rumah, dia tahu saya ada dengan dia, jadi dia nak lebih perhatian dari saya. Jadi all the time kita kena sentiasa bersedia lah untuk dia. Kadang-kadang masalahnya kita pun ada benda lain nak buat kan, nak buat kerja pun. Semua kan. Tapi dia Azil dia seronoklah saya kat rumah. Jadi saya akan saya akan biasa ada masa dengan dia, masak untuk dia, bawa dia pergi kedai. Saya bawa juga dia keluar tapi dengan mask, dengan sanitizer semua. Saya ajar dia macam mana cara untuk kita berhadapan dengan situasi ni. Ada yang dia faham, ada yang dia tak faham. Macam sekarang kita nak masuk 7-Eleven tu apa, kita kena tulis nama, kita tulis kena ambil suhu kan. Jadi tak sempat orang tu nak suhu, dia dah masuk dalam. Baik. Itu cabaran dia. Terima kasih Puan Zarina. Terima kasih Puan Zarina. Jadi kita harapkan Puan Zarina sentiasa menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya golongan ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU ini. Kita doakan segala kemudahan dan kelancaran kepada Puan Zarina dalam mengurus Azal dan Azil. Sampaikan salam kami kepada Azil. Dia tak ada tadi. InsyaAllah. Azil baru bangun tu. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Itu dia doktor. Saya rasa itu bukan cabaran yang dihadapi oleh Puan Zarina saja. Malah ramai ibu bapa juga berhadapan dengan anak-anak OKU autism seperti ini juga berhadapan situasi yang sama. Bagi doktor lah, emosi mereka ini tidak menentu. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat boleh memainkan peranan kita untuk sama-sama membantu. Sebab pada masa yang sama kita nak jaga emosi kita juga. Sebab kita juga terjejas. Tetapi mereka ini memerlukan lebih lagi perhatian kerana mereka ada banyak kegangan. Bagi doktor, bagaimana mereka ini boleh dibantu? Sebagai komuniti ataupun ketua keluarga lah, yang paling utama kita perlu mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi terlebih dahulu. Dengan adanya tahap kecerdasan emosi yang baik, yang tinggi, daripada situlah kita boleh kawal emosi kita, dan daripada situ kita boleh juga
bantu dalam menguruskan emosi ataupun bantu menenangkan emosi orang lain. Jadi kita kena kawal emosi kita dulu. Betul. Kawal emosi kita dulu, dan bila kita berjaya kawal emosi kita, kita mungkin ada ilmu dalam kecerdasan emosi. Daripada situ kita boleh bantu orang lain untuk mereka kawal emosi mereka. Jadi apa yang penting dekat sini ialah doktor, peranan keluarga dan memainkan menjaga tahap emosi golongan OKU ini. Jadi mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas kepada ibu bapa betapa pentingnya peranan mereka untuk membantu menjaga tahap emosi anak-anak golongan OKU ini. Ya. Jadi sememangnya lah bagi setengah kategori OKU memang sukar untuk kita fahami mereka. Kalau tengok tadi Azal dan Azil adik-beradik, tapi karakter dua yang sangat berbeza. Saya selalu tengok Facebook Azal dan Azil dan saya belajar banyak daripada mereka lah. Kalau di UM sendiri pun kita ada beberapa orang pelajar yang autism, high functioning autism. Mereka belajar pandai. Tapi dari segi sosial ada sedikit berbeza lah. Dan setiap orang tu ada beza dia. Jadi kita tak boleh kata saya jumpa seorang autism, saya dah faham. Tak. Setiap orang tu berbeza. Sebab itu nama dia Autism Spectrum Disorder. Jadi berbeza. Tengok adik-beradik tadi dah beza. Jadi memang cabaran untuk kita memahami memang sukar. Tapi dengan berkat kita punya kesabaran, itu kan ahli keluarga kita kan. Kita kena jagalah ahli keluarga kita. Jadi berkat kesabaran dan pengalaman seperti Puan Zarina dah lama menguruskan anak-anak. Azal umur 20-21 dah kan. Jadi itu dapat membantu. Tapi yang paling penting tadi, macam mana kita kawal emosi kita terlebih dahulu. Kalau kita gagal mengawal emosi kita, kita akan juga gagal untuk membantu mengawal tahap kecerdasan emosi OKU tersebut. Baik, terima kasih doktor bersama dengan kami hari ini. Saya rasa satu perkongsian yang sangat bermakna. Sebab kita kadang-kadang leka dengan apa yang kita hadapi, masalah kita rasa besar, tetapi ada orang yang masalahnya lebih besar lagi daripada kita. Terima kasih sekali lagi. Dr. Ahmad Syamsuri Muhammad merupakan pakar kaunseling OKU Fakulti Pendidikan di Universiti Malaya.